Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Saya Muhammad Afiq bin Moris dari Sekolah Menengah Kebangsaan Elopura 2, Sandakan, Sabah. Kembang kekwa si bunga Cina, bunga raya kebanggaan negara. Sihat jiwa, akal sempurna, penyejuk hati, penenang minda. Pantun boleh dijadikan sebagai terapi minda, tetapi gangguan mental, tajuk buku pertama yang saya ingin kongsikan. Ditulis oleh Syed Hasan Al-Mahsyur dan Raihana Abdullah, merungkai tanda-tanda gangguan mental. Ingat, gangguan mental yang berpunca daripada tekanan dan kemurungan yang melampau akan menyebabkan krisis kekeluargaan, konflik kerjaya, membunuh diri, dan memberi kesan terhadap produktiviti sesebuah institusi. Minda yang sihat dapat dikekalkan melalui ibadah dan aktiviti riadah serta membaca. Maka itu, bacalah buku kedua yang ringan dan santai pilihan saya, yaitu Ensiklopedia Sekolah tentang Habitat Haiwan. Diterbitkan oleh Sam Synergy Media Sendirian Berhad di Kuala Lumpur. Karya AM berkod 030 menurut sistem perpuluhan Dewi ini berkaitan sains, yaitu dunia haiwan. Ilustrasi yang berwarna-warni, saiz tulisan dan visual yang jelas pasti menarik minat para pembaca. Cerana Kesumba, indah melati, cantik berseri, dambaan hamba. Dikir pelaut, nama diberi, karya Awang Abdullah untuk kita. Dikir Pelaut, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2004 adalah buku ketiga saya. Himpunan 114 puisi berinspirasikan sumber alam dan persekitaran manusia disiarkan dalam akhbar dan majalah Tanah Air sekitar tahun 1890-an. Contohnya, puisi di muka surat 194 yang berjudul Jame Dulu, Jameloni. Puisi yang unik menggunakan logat Kelantan. Saya petik sedikit puisi ini. Kita suka Saloma, Dio minat Madonna. Kita dulu minat Piramli, budak Jameloni minat For You To See. Buku keempat yang saya ingin kongsi rasa pembacaannya ialah karya S. Osman Kelantan berjudul Perjudian. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2005. Tema kehidupan nyata ini mengisahkan nilai kecekalan dalam memperjudikan nasib untuk memiliki sebidang tanah kerajaan melalui kebijaksanaan menilai situasi sebelum bertindak. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak terputus, tepung tidak berselerak. Contoh, watak Siti Sarah dalam muka surat 65 baris ke-14. Tiba-tiba fikirannya mundur. Mahu cari mati? Akan sampaikah ia ke rumah? Tidak, hatinya membantah. Serigala-serigala sedang berkeliaran. Begitu juga di muka surat 193 perenggan kedua terakhir. Kalau pindah dari sini pun bukanlah artinya pindah meninggalkan tanah-tanahnya. Apa salahnya pindah untuk muslihat? Membaca sulu ilmu. Ibarat kata Socrates, betapa banyak aku tahu, bertambah sedalah betapa tololnya diriku. Keledang ialah buku kelima pilihan istimewa saya. Mengapa dan kenapa? Kerana membaca buku ini umpama berlayar sambil memapan, merapat sambil berlayar. Pertama, saya dapat menyelami kehidupan ke zaman yang lampau. Kedua, memberi kesedaran pentingnya semangat patriotik. Ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni dan memelihara budaya bangsa. Contohnya, di muka surat 115, perenggan yang kedua. Abbas bertanya, kau tak apa-apa kan? Biar aku pergi dulu cari sedikit makan dan minuman. Kata orang, jika ada kemenyan sebesar lutut pun, jika tidak dibakar, tidak akan berbau. Saya kongsikan pengenalannya dahulu kerana tak kenal maka tak cinta. Karya unggul sastrawan negara Datuk S. Ahmad Said Keledang diterbitkan oleh Wira Bukit Sendirian Berhad pada tahun 2008. Jika di Australia kita ada drama pengkhianat cinta, tetapi dalam Keledang kita ada pengkhianat bangsa. Keledang mengisahkan pengalaman getir
dan cemas serta penuh keberitan, sekumpulan penduduk di sebuah kampung bernama Bukit Keledang tetap gigih dan penuh harapan menghadapi cengkaman kekejaman penjajahan Jepun. Penulis menyajikan bahasa seharian yang biasa digunakan dan bersesuaian dengan pemilihan serta jalinan watak. Berjaya menimbulkan perasaan belas, simpati, dan memberi pengajaran kepada kita. Contohnya, wujud watak pengkhianat bangsa yang suka mengambil kesempatan di atas kelemahan, kesusahan, dan kekurangan pengetahuan orang kampung untuk menambun harta, ibarat menangguk di air yang keruh. Hakikatnya, sebagai generasi baharu pada hari ini, kita sepatutnya sudah mendapat iktibar dan pengajaran setelah membaca karya Keledang. Mahukah kita mengulangi kembali sejarah penjajahan? Tepuk dada, tanya selera. Oleh itu, jadilah bangsa yang berjaya, dihormati dan berdaulat, tuntut ilmu, belajar melalui pengalaman dan pengetahuan pada landasan yang benar. Ibarat kata orang, hendak belajar berenang, dapatkan itik. Hendak belajar memanjat, dapatkan tupai. Semekar novel Keledang yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Demikianlah ulasan 5 buah buku saya. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah sini. Sekian dan terima kasih.